Badan Pembinaan Bangsa Malaysia telah gagal mencapai matlamatnya. Tambah menduka citakan adalah rekod pencapaian pelajar kita dalam program-program penilaian antarabangsa seperti Program for International Student Assessment iaitu PISA yang dianjurkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development OECD dengan izin. Fokus kajian ini adalah untuk menguji kesediaan pelajar sekolah untuk memasuki alam dewasa dan melibatkan pelajar berumur 15 tahun dengan domain iaitu matematik, sains dan bacaan. Keputusan PISA pada tahun 2009 sangat menghampakan di mana Malaysia berada pada kedudukan ke-57 daripada 75 negara untuk pencapaian matematik, ke-52 untuk sains dan ke-55 untuk bacaan. Sebagai bandingan, Shanghai mencatatkan keputusan kedudukan pertama untuk ketiga-tiga domain, manakala Singapura berada pada kedudukan kedua untuk matematik, keempat untuk sains dan kelima untuk bacaan. Kedudukan Malaysia dalam PISA 2009 membuktikan bahawa skor purata Malaysia adalah lebih rendah daripada skor purata negara OECD dan antarabangsa. Sehingga 60% pelajar Malaysia gagal mencapai tahap minimum untuk mengambil bahagian dalam kehidupan secara efektif dan produktif. Sementara itu, pelajar-pelajar yang sama iaitu pelajar berumur 15 tahun telah mencatat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan penilaian menengah rendah iaitu PMR. Pada tahun yang sama, bilangan calon PMR yang mendapat grade A dalam semua subjek meningkat 1,810 orang kepada 28,188 orang berbanding hanya 26,378 orang pada tahun 2008. Sekali lagi, ketidakselarian berlaku antara penilaian antarabangsa dengan penilaian dalaman. Saya kira masa sudah tiba untuk pengstrukturan semula yang ketara dalam dasar dan sistem pendidikan negara kita. Pun begitu, perubahan tidak boleh sekadar infrastruktur dan tata cara pendidikan, tetapi harus lebih mendalam dan meliputi latihan, insentif dan skop tugas guru serta rombakan kurikulum agar penghasilan pelajar yang berupaya untuk berfikir dan bukan hanya menjawab soalan peperiksaan tempatan. Yang berhormat Datuk Mira Speaker, pembaharuan sistem pendidikan amatlah penting bagi memastikan kelestarian dan kesinambungan kecemerlangan rakyat Malaysia untuk bersaing dengan masyarakat antarabangsa. Sesuai dengan wawasan negara, komitmen kerajaan melalui Kementerian Pendidikan untuk menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM atau Malaysia Education Blueprint amatlah dipuji. Menurut PPPM, terdapat 5 terah aspirasi sistem pendidikan Malaysia iaitu akses, kualiti, equity atau kesamarataan, perpaduan dan kecekapan. Kesemua aspirasi yang dirujuk dalam PPPM harus mengambil kira semua aliran pendidikan, sama ada aliran kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama rakyat dan sekolah mubalik atau mission schools dengan izin. Anjakan-anjakan yang terdapat dalam PPPM dapat melonjakkan keberkesanan sistem pendidikan negara dalam membentuk budak insan yang berkualiti dan berdaya saing tinggi. Di sini saya ingin merakamkan sokongan terhadap dasar kerajaan dalam memberi bantuan kepada sekolah bantuan modal pelbagai aliran demi meningkatkan lagi mutu pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Seperti yang telah digariskan dalam model ekonomi baru RMK 10, negara kita berusaha untuk berubah daripada negara berpendapatan pertengahan ke arah negara berpendapatan tinggi. Perubahan ini perlu digerakkan oleh mereka yang berbakat, khususnya pemimpin dan pekerja yang berpengetahuan di samping input lain seperti tenaga kerja dan modal. Dalam keadaan persaingan pada peringkat global, negara kita memerlukan warga negara yang berbakat, kompetitif dan sistem pendidikan yang berdaya saing. Yang berhormat Datuk Speaker, Tuan Yang Terutama Tun telah menekankan pendidikan bagi pembangunan dan ekonomi sesebuah negara. Para ibu bapa meletak harapan yang tinggi agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pelajaran berasrama penuh dan institusi pengajian tinggi awam, itu IPTA.
Saya menyeru Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri dapat membina dan menambah lagi sekolah bertaraf sekolah berasrama penuh atau SBP yang mempunyai persekitaran yang kondusif dan tidak terlalu padat dengan pelajar. Saya juga ingin memohon agar Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mempercepatkan pembinaan sekolah yang telah diluluskan tapak pembinaannya. Seperti yang terdapat sepatutnya sekolah menengah kebangsaan Rumbia yang telah diluluskan tapaknya 10 tahun. Sampai hari ini masih lagi belum terlaksana. Masih masuk kata rolling plan, tapi tak sampai-sampai lagi. Jadi ini sebenarnya rakyat di Rumbia menghadapi masalah tentang kesesakan pelajar-pelajar di sekolah, terutamanya sekolah Datuk Haji Talib Karim, sekolah menengah Seri Pengkalan, dan yang paling dekat dengan sekolah Rumbia adalah sekolah menengah Datuk Dor Said. Saya juga dimaklumkan bahawa tapak pembinaan pejabat pelajaran daerah Alur Gajah, Padang Sekolah Kebangsaan Alur Gajah 1, Padang Sekolah Sungai Petai telah lama diluluskan oleh pihak kementerian. Namun pembinaannya masih belum dijalankan sehingga kini. Begitu juga di kawasan-kawasan yang lain. Isu ini perlu diberi perhatian sewajarnya bagi melicingkan proses pentadbiran serta keselesaan para pelajar. Saya juga sependapat dengan TYT Tun bahawa kita tidak hanya melakukan aspek pembelajaran semata-mata, tetapi pembentukan sasiah anak-anak hendaklah dibentuk di peringkat prasekolah lagi. Asas-asas agama yang kukuh perlu untuk bekalan masa hadapan. Oleh itu, Jabatan Agama Islam Melaka hendaklah terus bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi memastikan semua pelajar beragama Islam wajib mengikuti kelas agama sebelah petang. Di samping sukatan pelajaran pendidikan agama yang sedia ada. Yang berhormat Datuk Wilayah Speaker, selaras dengan kehendak melahirkan budak insan yang cemerlang dan berdaya maju, kita juga tidak boleh mengenepikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Melalui PPPM 2013 hingga 2025, tumpuan kepada pembangunan individu yang berakhlak akan membawa kepada pembangunan masyarakat yang bertamadun dan cemerlang. Penguasaan dua dimensi ilmu iaitu nakliyah dan akliyah, iaitu ilmu berasaskan wahyu dan ilmu berhasil dari penemuan sains, adalah pembinaan jati diri yang utuh sehingga mampu mengembangkan kebaikan dan sebagai penampan dari sebarang keburukan. Irwan, 1 minit lagi. Proses pembinaan ilmu adalah satu proses yang kompleks yang memerlukan dua proses asas iaitu penerapan kefahaman dalam jiwa, penghayatan dan pembinaan pengetahuan, dan bukan semata-mata pembinaan idea, data, peniruan tingkah laku. Seorang guru yang musyrik memerlukan lebih jauh ke arah pembinaan kerohanian dan kala tuju. Yang berhormat Datuk Speaker, Kerajaan Negeri Melaka sangat prihatin dan menyedari betapa pentingnya pendidikan agama terhadap anak-anak. Kesedaran ibu bapa untuk menghantar anak belajar ke sekolah aliran agama pula sangat tinggi. Justru Jabatan Agama Islam Melaka telah menyelaras semua sekolah agama dengan menyediakan kemudahan yang sesuai untuk mengikut keperluan acuan bidang aliran yang tertentu. Dan mereka usia rebung, usia 5 ke 6 tahun. JAIM telah menyediakan pendidikan agama di tadika JAIM. Saya ingin mencadangkan sekolah agama negeri JAIM mempunyai 100% bangunan sendiri tanpa menumpang premis di sekolah kebangsaan. Dan saya juga ingin menyeru agar sekolah-sekolah agama yang agak uzur diganti semula dengan bangunan baru. Ini mengambil contoh sekolah agama Sungai Petai di Rumbia yang mempunyai bangunan yang tidak kondusif serta persekitaran yang tidak serata untuk bagi guru dan pelajar. Walau bagaimanapun sekolah itu tidak kondusif, tapi keputusan peperiksaan UPKK amat merasakan. Jadi saya kira kalau ditambah baikkan, digunakan bangunan yang baru, saya yakin dan percaya keputusan UPKK akan cemerlang lagi. Yang berhormat Datuk Speaker, usaha pepatah ada mengatakan melentur buluh biar dari Republik. Habis. Ringkas saja. Okey, saya ringkaskan Speaker. Jadi untuk itu Yang Maha Speaker, ahli-ahli yang berhormat,
Secara keseluruhan, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM telah berusaha sedaya upaya dalam meningkatkan budaya ilmu dalam mendidik anak bangsa tanpa mengira kaum. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, perhargaan dan terima kasih dan menyokong ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka atas ucapan perasmian pembukaan tanggal pertama Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-13 di Dewan yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Muhammad. Dun Macam boleh dibangunkan melalui sektor pelancongan, khususnya ekopelancongan. Kita Dun Macam ni yakin kerajaan Negeri Melaka dapat melaksanakan projek-projek pelancongan di Dun Macam dan melakukan pembersih yang sepatutnya bagi memperkenalkan Dun Macam sebagai kawasan pelancongan baru di Melaka. Tahun hadapan 2014 adalah tahun melawat Malaysia dan tahun melawat Melaka adalah sepanjang tahun dan setiap tahun. Kesempatan kemajuan pelancongan yang datang ke Melaka dengan sasaran kira-kira 40 juta orang. Sekiranya sebahagiannya boleh disalurkan ke Dun Macam, ini akan memberi manfaat kepada penduduk di Dun Macam ini menikmati aliran wang dari segi pelancongan di negeri ini. Sektor pelancongan mempunyai harapan yang baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam Dun Macam. Pelancongan moden dan tinggalan sejarah banyak tertempuh dalam kawasan bandar bagaimana pelancongan agropertanian sesuai dijalan dengan memajukan dalam Dun Macam ini. Melalui sokongan dan bantuan kerajaan boleh membantu masyarakat desa bagi mendirikan lebih banyak inap desa bagi memberikan kemudahan kepada pelancong untuk bermalam di Dun Macam ini. Dun Macam pernah menghasilkan 3.7 juta produksi perkurangan buah-buahan di kawasan seluas 484 hektar selain menggunakan sayur-sayuran bernilai 58,000 di kawasan seluas 21 hektar. Orang ramai khususnya pelancong juga boleh menikmati buah-buahan segar dengan datang ke Dun Macam ini. Jadi saya pelancong datang ke sini untuk bermalam pasti akan dapat merasai suasana kampungan yang kini suka diperolehi untuk merasai semula suasana itu. Dun Macam mampu menjanjikan suasana seperti itu. Dun Macam sudah dihampir dengan pengangkutan darat daripada Debuaya ke Simpang 4 Aipro dan juga melalui jalan kereta api melalui Darasan Tampim Batan Melaka dan terbaru apabila siap jalan Asahan Jemta melalui jalan Simpang Bekoh Pelda Tukafa Bekesini menggunakan orang ramai datang ke Macam ini. Adalah projek pelancongan di Dun Macam ini secara langsung akan membuka peluang peniaga dan pekerja khasnya kepada golongan muda dan tidak lagi perlu meninggalkan kampung mencari pekerjaan di bandar ini. Cukup, masih cukup. Jadi saya yakin sebagai wakil Dun Macam, saya yakin permintaan sedikit sebanyak daripada pihak kerajaan dapatlah membangunkan ekopertanian di Dun Macam ini. Sebelum saya akhiri ucapan saya ingin menyampaikan dua pantun berbunyi Pantun boleh. dari Melaka kita pergi ke Mengu, hasil pertanian banyak tidak terkata. Bukan masa kita duduk termenung, Barisan Nasional berusaha majukan Melaka. Apabila nama bersulat yang baru, maju mabuan Melaka tidak terucap. Ketua Menteri baru, perancangan peran pun baru. Bersama Barisan Nasional majukan Melaka. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pantun tadi. Dalam merapatkan jurang pendapatan di antara masyarakat bandar dan luar bandar dan menjadikan Melaka negeri sifar kemiskinan dan dalam masa yang sama memastikan pertumbuhan ekonomi kekal mampan dengan pertumbuhan melebihi 5% setiap tahun selama tempoh 10 tahun akan datang. Yang berhormat Datuk Wira Spika, ahli-ahli yang berhormat.
Saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk menggunakan KPI dengan izin Key Performance Indicator ataupun KSI, Key Success Indicator, sebagai instrumen penilaian berkesan dalam usaha kita untuk mencapai negeri maju berpendapatan tinggi, seperti mana yang disebut di dalam ucapan perasmian Tuan Yang Terutama Tun semalam. Aspek-aspek pembangunan yang diambil kira mencakupi berbagai sektor seperti pembangunan ekonomi makro, pembangunan sektor pelancongan, pelaburan, teknologi hijau, pembangunan infrastruktur dan komuniti, pendidikan Islam dan pembangunan agama Islam sama ada secara umum ataupun secara khusus haruslah diberi penekanan sebaik mungkin. Pengiktirafan yang dibuat oleh OECD terhadap 32 indikator yang diambil kira telah menunjukkan Kerajaan Negeri Melaka bersedia untuk memasuki fasa kedua Melaka Maju pada dekad mendatang. Tambahan pula, indikator baru perlu diambil kira supaya fasa seterusnya menjadikan negeri Melaka bekerja secara lebih fokus dan sistematik menuju ke arah visi yang telah digariskan semalam. Tuan Yang Terutama YB Datuk Wira Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, sebagai barisan hadapan yang akan memandu dan memacu hala tuju yang akan ditetapkan oleh Amat Berhormat Datuk Wira Ketua Menteri selaku nakhoda dalam pelayaran ini, saya penuh percaya dasar-dasar baru kerajaan yang telah dan akan digariskan di dalam naskah 100 hari pentadbiran baru Kerajaan Negeri Melaka sebagai contoh dan pendekatan yang paling dinamik dalam usaha kerajaan mengubah struktur dan gaya kepimpinan yang lebih inklusif menuju ke hadapan. Dasar yang sangat menarik perhatian saya dan telah dilaksanakan adalah penubuhan Majlis Perundingan Ekonomi Negeri, Pelan Strategik ICT Negeri Melaka dan Sistem Internet Bersepadu Kerajaan Negeri Melaka. Sementara rancangan yang masih dalam kerangka perancangan seperti Majlis Tindakan Perumahan Negeri dan ucapan tahniah juga kepada kepimpinan negeri seperti mana yang saya sebut dalam ucapan bahas tadi pada pagi tadi. Saya berjaya menaik taraf jalan menghubungkan di antara Asahan dan Jementah di Johor yang pada hemat saya akan mengubah pola ekonomi dan juga sosial masyarakat di dalam daerah Jasin. Yang berhormat Datuk Wira Speaker, ahli-ahli yang berhormat, kita sebagai individu yang dipertanggungjawabkan untuk memandu dan memacu negeri ini ke hadapan perlu bertindak mengikut struktur dan KPI yang telah digariskan oleh Amat Berhormat Ketua Menteri. Justru itu bagi memastikan segala sistem pengurusan penyampaian dapat dirasai oleh rakyat, keberhasilan kepada hasil tersebut dapat diukur peningkatannya dan perkembangan melalui angka-angka yang positif. Saya juga menyeru sahabat-sahabat kita di sebelah sana untuk memainkan peranan yang lebih proaktif sebagai ejen yang akan dapat merangsangkan minda dan daya fikir kepimpinan agensi pelaksana untuk meningkatkan mutu pencapaian dan kualiti perkhidmatan berdasarkan prinsip-prinsip accountability dan juga integriti seperti mana peranan yang dimainkan oleh pihak pembangkang di dalam negara maju. Saya sangat hormat kepada Ketua Pembangkang kerana dalam ucapan tadi membentuk satu garis panduan yang pada hemat saya amat baik untuk wakil-wakil pembangkang menilai ketua mereka yang memberikan garis panduan yang bagus untuk mengangkat martabat ahli-ahli Dewan Pembangkang pada sesi kali ini. Tapi saya rasa sedikit kegusaran saya kerana ada di antara ahli yang berhormat kita yang tidak dapat menunjukkan contoh yang baik dalam sesi perbahasan pagi tadi, yang mana pada hemat saya apabila ia menyebut tentang yang dipertua Majlis Kebandaran Hang Tuah Jaya secara individu, sebenarnya ia telah melanggar peraturan mesyuarat perkara 21A. Jadi saya sebagai orang baru di sini mohon supaya pembangkang dapat menilai tindakan dan perbahasan supaya ia meningkatkan kualiti perbahasan dalam Dewan yang mulia ini. Boleh minta laluan.
Minta laluan sikit. Datuk Speaker, minta laluan sikit. Ini faham. Minta laluan. YB Sekam, boleh minta laluan sikit. Saya habiskan ucapan saya, nanti saya tinggal. Habis saya tak boleh minta laluan, hanya boleh minta laluan semasa you berucap. Habis you berucap, saya tak boleh minta laluan. Hanya boleh minta laluan semasa you berucap. Tak boleh masuk. Ya, saya minta laluan sikit saja, minta laluan. Okey, habis kan? Ingat sikit masa kejeraan ni. Bilang je. Sebagai kesimpulannya, segala perancangan dan ujuran yang dibuat akan menemui kegagalan. Sekiranya kita gagal memupuk perpaduan di kalangan rakyat negeri Melaka dan sikap penerimaan, nilai hormat menghormati, rendah diri, kesederhanaan dan berbudi bahasa, budaya berprestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu, nilai integriti, ketabahan, kesetiaan dan inovasi bakal menjadi pembangkit ke arah mencapai matlamat negeri maju mengikut acuan kita sendiri menjelang 2020. Uniknya, kita kini berada pada ranking ke-17 dalam kesejahteraan subjektif ataupun subjektif well-being dalam peta kebahagiaan global 2006 dengan izin A Map of Global Happiness 2006, iaitu berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk perhubungan, kesihatan, pendidikan, ekonomi dan keselamatan baik secara umum maupun secara khusus. Ini bermakna jika kita maju selangkah lagi, kita akan sebenar-benarnya akan menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 dalam erti kata negeri maju yang sejahtera dan bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahawa mutakhir ini terdapat kecenderungan peningkatan di kalangan ibu bapa, khususnya agama Islam, untuk mendapatkan pendidikan berdasarkan agama untuk anak-anak mereka. Justru samping terdapat sekolah harian peringkat menengah yang menawarkan agama dan negeri melalui JAIM dan terus sama menyumbang dan menyediakan sekolah agama memenuhi permintaan tersebut. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Murid JAIM dan Agama Islam Melaka yang ini telah menyediakan pendidikan agama dari tadika hinggalah ke peringkat tinggi, ke peringkat sijil tinggi agama. Kehadiran 62 tadika JAIM di seluruh negeri dan keramaian murid mencecah 4,000 orang telah menunjukkan komitmen kerajaan menyediakan pendidikan awal kepada kanak-kanak dan sesekap negara. Saya dipahamkan untuk tahun harapan akan ada 2 lagi sekolah tadika JAIM akan ditubuhkan, iaitu di Kerubung dan juga di Tanah Merah Jaya, Tangga Batu. Di samping itu, yang berhormat Datuk Speaker, ada juga tadika yang berorientasi ke agama yang turut menawarkan pilihan kepada ibu bapa untuk menghantar anak mereka selain daripada tadika JAIM. Sudah pasti kita mengharapkan pihak Jabatan Agama Islam Melaka sentiasa memantau perkembangan sekolah sedemikian. Lebih-lebih lagi jika sekolah tersebut dikaitkan dengan parti politik. Saya masih teringat yang berhormat Datuk Wira Speaker, kes bagaimana bahagian kuasa JAIM ini cuba memeteras kes kesalahan lelaki berlagak seperti perempuan di pusat bandar. Bagaimana dengan kekuatan sedemikian mengejar lelaki-lelaki yang berlagak seperti perempuan. Jadi seolah mereka dipermainkan. Ya, Datuk Speaker, saya juga suka menarik perhatian tentang pegawai-pegawai syarat, khususnya di kampung-kampung di luar bandar. Kita dapati bahawa
banyak masjid-masjid di kampung-kampung ini khususnya, kira-kira surau-surau umumnya menghadapi masalah tiada perkhidmatan imam-imam atau bilal. Ini membandangkan kerana imam di masjid hanya mendapat imbuhan sebanyak 800 saja. Justru untuk mendapatkan imam-imam yang kebolehan yang diputuskan masukan dibuat di kawasan bandar. Sementara di kawasan perumahan pula, perkhidmatan imamnya memanglah sama sekali menyedihkan. Saya mengambil kesempatan ini di Dewan yang mulia ini mengharapkan agar dapat dipertimbangkan sekiranya pihak kerajaan negeri dapat memberikan atau meluluskan jawatan kontrak atau tetap kepada imam dan pegawai berkhidmat masjid. Sementara di surau-surau pula diberilah mereka sedikit inisiatif berupa allowance yang sepatutnya. Ini mungkin akan menarik lebih ramai orang muda khususnya yang punya kelulusan untuk bertugas secara tetap sebagai imam atau pegawai bersyarat di masjid ataupun di surau. Nanti peluang-peluang baru menjelma telah berlalu. Zaman ini bukan sahaja memerlukan kita mencari peluang-peluang baru, malahan kita perlu membentuk peluang-peluang, dan untuk ini cara-cara berfikir yang literal dan strategik adalah diperlukan. Petikan ucapan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Datuk Agas kata, pembangunan ekonomi makro di antaranya beberapa strategi dan juga pelan tindakan perlu diambil kira sebagai salah satu cara kita merancang secara komprehensif melalui pengumpulan dasar-dasar yang efektif. Dan dalam rangka hal tuju ini, Memang Pada Tuwira Speaker, kita juga perlu melihat pertumbuhan ekonomi secara mampan, dan beberapa garis panduan juga perlu diberikan penekanan. Di antaranya yang pertama iaitu mengemaskini dan menambah baik model ekonomi baru dan juga rangka kerja ekonomi makro melalui model baru ekonomi dengan pembahagian yang melibatkan berbagai kaum, tetapi yang menjadi keutamaannya adalah bagaimana pemilikan ini boleh membantu meningkatkan pemilikan ekuiti khususnya bagi Bumiputera. Yang keduanya, mengadakan sesi percambahan fikiran melalui mesyuarat-mesyuarat, termasuk juga dialog bersama stakeholder dengan izin yang berkaitan, dan perlulah ada satu jabatan atau agensi yang menjadi koordinator bagi memastikan bahawa peranan ini boleh dimainkan bersama-sama, termasuk juga pihak swasta. Yang ketiganya, membentuk rangka kerja strategik dan juga statistik yang disebut Social Accounting Metric (SAM) dengan izin bagi melihat pembangunan model yang bersesuaian dengan pembahagian yang melibatkan Bumiputera tanpa melibatkan kaum-kaum yang lain. Dan yang keempatnya, membangun dan juga mengemaskini pengkalan data atau database dengan izin mengenai pemilikan dan juga penyertaan khususnya kaum Bumiputera dari segi pemilikan rumah kedai. Kerana jika saya tidak silap, pemilikan Bumiputera ketika ini bagi rumah kedai hanya 12.3% yang Muhammad Tuwira Speaker. Dan begitu juga yang melibatkan projek-projek mega dan juga projek-projek mewah yang kita boleh libatkan Bumiputera ini sebagai satu lonjakan ekonomi baru sesuai dengan model baru ekonomi. Dan yang kelimanya, penyiasatan pendapatan kemiskinan dan pengagihan pendapatan hartanah dan juga ekuiti. Pembangunan Bumiputera secara aktif tersusun, terancang bagi meningkatkan ekuiti Bumiputera. Dan yang keenamnya, mengkaji serta menganalisa prestasi ekonomi domestik dan antarabangsa secara sistematik dan melalui badan-badan atau koordinator yang telah dibentuk ini tadi, khususnya bagi peringkat negeri Melaka. Dan yang ketujuhnya, menjalankan kajian yang spesifik, contohnya kajian impak dan juga kajian penilaian dan juga keberkesanan model baru ekonomi ini di peringkat negeri Melaka. Dan bagi objektif strategi yang kedua, saya juga menggariskan beberapa strategi, iaitu bagi mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan melalui pengagihan peruntukan secara berkesan. Yang pertamanya, perlu diutamakan program-program ataupun projek-projek yang berdasarkan kesan juga impak yang tinggi kepada pembangunan ekonomi,
khususnya untuk rakyat negeri Melaka. Yang keduanya, mewujudkan sistem atau kriteria pemilihan projek-projek yang komprehensif dan sistematik serta secara menyeluruhnya supaya tidak menjadi projek yang boleh dikategorikan sebagai gajah putih yang akhirnya membawa imej yang kurang baik kepada kerajaan. Dan yang ketiganya, membukakan laporan mengenai pencapaian ataupun outcome secara berkala kepada kerajaan negeri bagi melihat keberkaitan sesuatu projek itu, dan sekiranya ia mempunyai apa-apa masalah boleh ditangani dengan kadar yang segera. Dan yang keempatnya, mewujudkan satu indeks pengukuran prestasi perbelanjaan pembangunan yang terancang merangkumi ketiga-tiga daerah, iaitu selain daripada Melaka Tengah, Jasin dan juga Alor Gajah, supaya kita ada perimbangan bagi ketiga-tiga daerah ni dalam negeri Melaka. Dan yang kelimanya, memantau unjuran perbelanjaan bulanan bagi sebarang program dan juga projek khususnya yang berimpak tinggi. Dan ini juga sebahagian daripada garis panduan yang perlu diambil kira bagi kita melangkah ke negeri Melaka Maju fasa kedua 2013 dan 2023 seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat Datuk Ira Ketua Menteri. Pelan tindakan ini memang sukar tetapi perlu dilalui dengan semangat yang kuat, dengan semangat jujur, toleransi, berpaksikan kepada negeri berpendapatan tinggi. Dan saya cukup yakin dan percaya Yang Amat Berhormat Datuk Ira sebagai nahoda kapal memang mampu untuk melepasi tempo-tempo yang sukar ini. Yang keduanya tentang perumahan mampu milik. Yang Berhormat Datuk Ira Speaker, memang perumahan mampu milik ini menjadi satu perkara yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dan jika saya tidak silap, bagi negeri Melaka untuk tahun 2013 ini kita dapat 3 projek PPR daripada Kementerian Perumahan Rakyat dan Tempatan yang mempunyai bilangan 1,400 unit, di mana kalau tak silap saya 600 ni di Payung Rumput, 500 ni di Air Panas daerah Jasin, dan 300 ni di Bukit Katil. Dan kita berharap pada masa-masa yang akan datang, khususnya pada tahun hadapan, kita akan dapat lebih banyak lagi projek perumahan rakyat ini. Kerana kita lihat projek perumahan rakyat yang baru yang dilancarkan oleh KPKT ini mempunyai prasarana yang mencukupi, khususnya dari segi surau, gelanggang futsal, kedai dan sebagainya. Dan ini memudahkan penduduk di kawasan tersebut. Selain daripada menaik taraf penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, kerana sebelum ini rumah-rumah yang dibina ini dikategorikan sebagai rumah murah atau rumah awam yang juga disebut sebagai slum area. Dan ini tidak membantu meningkatkan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Dan juga kita berharap, selain daripada itu, Yang Berhormat Datuk Ira Speaker, oleh kerana negeri Melaka sudah menggariskan atau sudah meletakkan polisi bahawa rumah mampu milik ini menjadi keutamaan yang diletakkan harganya daripada 80 ke 150,000. Jadi saya sangat berharap memulai daripada ini dalam Dewan Yang Mulia ini, kita mengambil satu keputusan, membentuk satu jawatankuasa, memulakan beberapa projek sebagai pilot projek, di mana kita dapat tunjukkan kepada rakyat negeri Melaka ini bahawa kerajaan-kerajaan ini bukan saja kita laksanakan melalui dalam Dewan ini melalui perbahasan dan sebagainya, tapi kita laksanakan dalam bentuk yang nyata, yang rakyat boleh rasa, dan kita dapat membantu dari segi pemilikan rumah rakyat khususnya di negeri Melaka ini. Dan ini saya fikir antara agensi-agensi utama yang perlu memainkan peranan yang penting pada ketika ini dalam menyusun atur ini, tentulah Lembaga Perumahan Melaka sebagai urusdia yang boleh membantu kerajaan negeri, di samping beberapa lagi jabatan khususnya di negeri Melaka, termasuk juga unit perancangan ekonomi negeri Melaka yang saya fikir mempunyai data. Lembaga Perumahan Melaka memang mempunyai database yang cukup lengkap, saya kira daripada seluruh negeri Melaka, merangkumi 3 daerah dan juga merangkumi semua sekali Dewan Undangan Negeri. Dan skim rumah, selain daripada itu juga, satu perkara yang perlu diambil kira Yang Berhormat Datuk Ira Speaker adalah berkenaan dengan rumah mampu milik ini adalah soal-soal pembayaran. Kerana kita sedia maklum, bila melibatkan pembiayaan ini memang merupakan satu kekangan yang sangat besar dan cabaran yang sangat besar. Oleh itu perlu dipikirkan satu kaedah bagaimana bank-bank pembiaya melalui institusi keuangan dan sebagainya bersama dengan kerajaan negeri mengambil satu langkah yang drastik bagi menangani perkara ini. Dan akhirnya nanti dia tidak menjadi satu projek yang kita dah siap tetapi kita tidak dapat penuhkan orang, atau kita tidak ada penghuni yang masuk oleh kerana masalah kekangan pembayaran
wang ini tadi bagi menjelaskan bayaran rumah, dan ini merupakan satu cabaran yang besar kepada kita, dan kita percaya, yakin dan percaya Yang Muhammad Datuk Wira Ketua Menteri akan memikirkan strategi ini, bagaimana perkara ini boleh diselesaikan dalam kaedah yang berkesan, baik dan juga terancang. Muhammad 1 minit lagi. Sikit lagi Muhammad Datuk Wira Speaker, pelancongan, dan antara strategi yang perlu dijadikan kaedah adalah Melaka sebagai pusat pelancongan dunia dengan elemen-elemen warisan budaya tangible dan juga intangible dengan disokong oleh aktiviti MICE. Selain daripada itu, pelancongan juga berkonsepkan kepada pendidikan, perubatan dan sebagainya yang menjadi sasaran Kerajaan Negeri Melaka sebagai destinasi pelancongan terkemuka di negara ini. Strategi ini juga perlu ditekankan, dilihat bagaimana kaedah promosi bagi pelancongan bagi negeri Melaka ini, khususnya yang melibatkan negara luar, dan perlu menumpukan kepada penyediaan persekitaran dan juga sistem maklumat dan kemudahan pelancong. Perlu juga dilihat tentang elemen-elemen sumber warisan sebagai key attraction dengan izin. Produk-produk pelancongan perlulah pelbagai dan prioritasasikan kegiatan berkeluarga berasaskan kepada kekuatan sedia ada, iaitu pelancongan warisan. Pembangunan terhadap elemen tangible juga perlu ditekankan, mewujudkan latihan yang mencukupi, membentuk kerjasama dengan kerajaan negeri dan juga pihak swasta. Dan yang akhirnya adalah tentang teknologi maklumat. Beberapa strategi juga disarankan, iaitu penggunaan tenaga yang mesra alam dan berhemah, pengurusan sisa pekerja berdasarkan kepada amalan kitar semula, reka bentuk pembadaran yang mesra alam, pemeliharaan dan juga pemeliharaan alam sekitar, bandar, sistem pengangkutan yang efisien, penjagaan kesihatan dan alam sekitar, pengurusan dan penggunaan air secara berhemah. Dan ini juga perlu dimasukkan dalam pelan tindakan Melaka Maju bagi fasa 2. Dan akhirnya Muhammad Datuk Wira Speaker, sebadailah kita mengambil satu keputusan dan juga ketetapan, memberi ruang dan peluang kepada pimpinan yang baru yang Muhammad Datuk Wira Ketua Menteri, agar ianya boleh seiring bersama-sama dengan kita memandu ke arah Melaka Maju fasa 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Untuk masuk penggolongan, biasanya saya terus pada pembawa usul, tapi oleh kerana ini usul kerajaan, saya boleh beri kepada Exco untuk menjawab bagi pihak Ketua Menteri, supaya itu Ketua Menteri akan menggolong sepenuhnya. Ini bahawa di Hospital Melaka kita memiliki seramai 1054 jururawat, dan kuat perubatan kita doktor seramai 608 orang, dibantu dengan 94 orang doktor pakar. Jadi dari sudut itu kita lihat khidmatan kesihatan ini di Hospital Melaka khususnya memanglah cukup baik. Di samping kita ada Hospital Arul Gajah seramai 167 doktor. Tidak, maaf saya, 167 jururawat dan 20 orang doktor. Dan di Hospital Jasin kita ada seramai 167 jururawat, 18 orang doktor. Dan secara nisbahnya kita dapati Melaka berada di keadaan amat selesa, bahkan melepasi nisbah nasional dan beberapa negeri di negara kita, iaitu seorang doktor bagi 565 rakyat. Saya juga harus maklumkan bahawa katil di Hospital Melaka rasminya 1041, di Hospital Arul Gajah 78, di Hospital Jasin 76. Dan ada di situ tadi kadang-kala, ini seulang kali, kadang-kala berlaku kesesakan di wad-wad tertentu di Hospital Melaka ini, kita akui. Kerana kadang-kala pesakit itu perlu diletakkan di wad berkenaan kerana dia lelaki dan sakit ini jadi itu, maka disebabkan katil itu penuh, kita tambah katil. Yang inilah yang dilihat oleh orang ramai, kadang-kala dia kata terlalu sesak hospital itu. Bukan sesak nanti kita sebenarnya, tidak, tapi perlu diletakkan di situ. Tapi sebenarnya kita juga mahu kerjasama daripada orang ramai, terutama keluarga pesakit. Jangan terlalu bertumpu di Hospital Melaka. Kita ada 2 hospital lagi yang menawarkan perkhidmatan yang sama mutunya, iaitu di Arul Gajah dan di Jasin, yang memang sentiasa katil ini kosong sangat. Dan kita juga tidak menang remeh terhadap rumutan ini. Jabatan telah menulis surat kepada kementerian mohon ditambahkan wad yang baru sebanyak lebih 300 wad, dan dicadangkan pembinaan sebuah blok baru 8 tingkat di tapak letak kereta. Tapi hasil lawatan yang Amanah Ketua Menteri pada hari kemerdekaan dahulu, kami juga berpendapat bahawa tidak sesuai bangunan itu dibina di situ, kerana kita korbankan kepala letak kereta yang sekarang pun telah menjadi rumutan orang ramai letak kereta susah. Dan kita buat cadangan kedua, ambil alih
sekolah jururawat di Hospital Melaka itu jadikan wad baru. Dan setelah kita kaji semula, sekolah jururawat belum bersedia melepaskan sekolah ini kerana mereka perlukan sekolah itu untuk melatih jururawat yang baru di samping jururawat sedia ada untuk tingkatkan kemahiran mereka. Sementara nanti sekolah baru mereka. Jadi kita kemukakan syaur yang ketiga daripada kementerian yang sedang kami lakukan, iaitu cari satu tapak baru. Kita dah kenal pasti untuk dibina sebuah hospital baru lagi bagi menampung keperluan ini. Jadi kita berharap masyarakat fahamlah situasi seperti ini. Jangan memandang di sudut sesak sangat Hospital Melaka tak memberikan layanan perubatan sebagainya yang baik. Itu tidak terima. Dan saya ulang kali kedua, masyarakat harus ingat, pakai rakyat juga harus ingat, bantu kami beritahu masyarakat kita jangan terlalu tertumpu mendapatkan rawatan di Hospital Melaka. Dapatkan rawatan di Hospital Jasin dan Alor Gajah. Yang saya sebut kali kedua ini, mutunya tidak kurang seperti itu. Bahkan kini kami telah menindakkan menghantar doktor pakar kita yang 94 orang tadi bergila-gila turun ke kedua hospital ini memberikan rawatan pada mereka yang bukan rawatan pakar ini tadi. Jadi tak timbul isu sebenarnya. Dan tadi saya dengar bahawa rakan kita juga sebut mengenai Aedes. Memang Ketua I akui berlaku peningkatan. Dan yang berhormat Esko rakan saya telah jelaskan, ini sebenarnya banyak bergantung pada sikap kita orang ramai. Hasil kajian kita, Aedes membiak kebanyakannya di kawasan perumahan. Ini ambil tahu. Mengapa demikian berlaku? Banyak longgokan sampah oleh penghuni ini, hasil barang-barang mereka yang mereka tidak kendaki, mereka letakkan di sudut halaman atau di belakang rumah, laluan belakang itu. Menjadi tempat takungan air berlakulah pembiakan Aedes ini. Ini sikap. Dan harus kita berkongsi bersama di sini betapa Aedes ataupun nyamuk Aedes ini boleh membiak sepantas 1 minggu. Daripada telurnya seminggu kemudian menjadi nyamuk Aedes dewasa, dia menjadi garang. Dan dia boleh bergerak sejauh 400 meter radius. Itu sebab kita lihat pembiakan ini berlaku. Kerana sikap kita, jerit-perit kita beritahu jangan buang sampah merata-rata, jaga kebersihan dan sebagainya. Tapi masyarakat pandai enteng perkara ini. Nak salahkan PBT, kita ada sediakan tong sampah, PBT dah letak tong sampah setiap rumah. Mengapa tak gunakan tong sampah ini? Ataupun adakah gotong royong, saudara sahabat saya dah sebut tadi, yang keluar kombi dan terus kombi. Kalau nak tahu apa ni kombi, jumpa saya kemudian saya akan penjelaskan. Nak payah lebar di sini tak tempat-tempat. Dia tak rasa ni pula kita pegang kombi ni, lampu sulur, alat pengambil jentik, sarung tangan, obat DDT dan sebagainya. Begitu sekali perhatian kita pihak jabatan untuk membasmi pembiakan Aedes ini. Kenapa? Sikap masyarakat berpeluk tubuh membiarkan itu tugas saya, 3 orang lain, maka membiaklah Aedes ini. Dan tadi saya sebut seekor nyamuk Aedes betina bertelur 3 kali sepanjang hayat. Hayatnya 30 hari. 3 kali sekali dia bertelur ada 80 hingga 100 telur. Lihat, kalau 100 3 kali 300 generasi baru yang muncul. Apa tindakan kita? Sepatutnya tindakan kita mesti 600 kali mengatasi dia. Pembiakan itu baru mereka ni boleh kita hapuskan. Ini tak sampai begitu kita buat. Inilah berlaku pembiakan ini. Dan kita akui yang hormat dari Aegro, kawasan beliau atau yang tertinggi. Mungkin kita bertanya saya persahabatan, berapa kali yang berhormat buat kempen? Berapa kali diberitahu pada orang kita? Kalau tak semana buat yang tertinggi, berapa kali dah beritahu pada orang kita, jaga, jangan biarkan ini pada Jabatan Kesihatan semata-mata. Kita kena buat bersama-sama. Kalau kita lempar perkara itu pada orang lain, kita berpeluk tubuh, perkara itu memansul juga pada diri kita. Macam meningkat sekarang kita akui. Dan tadi disarankan buat fogging. Kita tak boleh seorang pesakit datang hospital arahkan terus fogging ke tempat itu. Kita kena kaji sejarah pesakit ini. Adakah tempoh tertentu 3-4 hari yang lepas ke mana dia pergi? Mungkin dia pergi ke Johor Bahru, contoh saja. Mungkin di sana dia kena digigit oleh nyamuk Aedes itu. Bukan di tempat tinggal dia. Pergi kita fogging tempat dia apa? Bazir orang. Keduanya orang tu marah. Apa kejap-kejap fogging ni? Kajian ni kita kena buat. Kalau betul-betul perlu kita fogging. Dan harus kita ingat, bila kita sering fogging, Aedes ini akan menjadi kebal. Immunity ni wujud. Tak guna kita fogging seluruh Melaka.
dia akan gelakkan kita, fogging lah kau. Aku dah kebas sekarang. Tak boleh. Ada prosedur dia. Apa tak lagi kalau kita swasta kan? Ya, swasta dapat ini memang dia suka. Satu Melaka dia fogging siang dan malam. Angkat kelih pada kerajaan. Hasil saya tak fikir baik. Kerana kepakaran mengatasi pembiakan Aedes ini terletak di tangan, di bawah Jabatan Kesihatan. Mereka ada tim yang cukup arif. Jangan kita petikaikan itu. Yang penting kita berikan kerjasama kepada kumpulan ini, menerusi jelata, baru insya-Allah pembiakan Aedes ini boleh kita hapuskan 100% ataupun setidak-tidaknya 99%. Itulah saja yang Bapak Speaker, jawapan saya pada petang ini. Dan saya harap lepas ini ada berlaku perubahan lah tingkah laku kepada masyarakat terhadap pembiakan nyamuk Aedes ini yang amat berbahaya kepada kita semua. Terima kasih. Macam mana kalau nampak sesak juga, kita terpaksa buat. Jangan besok ada orang salahkan kerajaan. Pasal kita buat ini adalah semata-mata untuk kebaikan semua orang. Semua, terutama sekali peniaga-peniaga di dalam bandar. Kalau orang pelancong tak datang, sesak, siapa nak beli? Tapi jangan pula orang Melaka marah. Nak masuk bandar satu orang, kita tak boleh kita samankan. Rupanya kita nak 3 atau 4 orang kita boleh masuk bandar. Ini pun dalam perancangan kita lah untuk kerajaan. Selain daripada itu, Yang Hormat, kita juga ada merancang jalan-jalan yang alternatif. Yang mana Kerajaan Persekutuan pun telah bersetuju memberikan peruntukan kita buat flyover. Yang mana 2 flyover telah pun diluluskan. Itu persimpangan Negro, satu lagi di persimpangan Peringit. Flyover telah pun dilulus oleh Kerajaan Persekutuan, tapi malangnya tender yang dikeluar itu terlalu tinggi dan dia akan ditender semula. Kalau benda ni berjalan baik, maknanya flyover ni merupakan salah satu alternatif lah. Dia juga tak boleh menyelesaikan masalah, tapi mengurangkan masalah. Satu. Kemudian lagi kita dah rancang itu jalan yang buat jam juga, penyambungan semula antara jalan Aikro dan Tunggal berhubung hinggalah ke Sungai Udang, yang mana terhenti dekat Bertang. Kita pun minta juga Kerajaan Persekutuan. Akhirnya Kerajaan Persekutuan juga setuju baru-baru ni, yang mana saya difahamkan mana Kerajaan Persekutuan telah pun minta buat kajian soal test tanah lah, untuk jalan di Sungai Udang. Alhamdulillah anda dah berjaya. Dan di samping ini juga untuk maklumannya yang berhormat Ketua Wira, sebagaimana yang diperkatakan tanya daripada Macap tadi, yang mana kita juga ada buat jalan, cadangan jalan untuk kawasan-kawasan don yang jauh daripada bandar. Yang mana selain daripada kerusan jalan antara Asal Jembetar yang telah pun dah luluskan, akan dilaksanakan hujung tahun ini, kita juga ada cadang jalan antara jalan Asahan ke air Songsang Nyalas, itu jalan pintas, dan juga lagi cadangan jalan itu Jus Permai Don Asahan akan pergi ke Don Macap, dia akan pergi ke Tebong dan juga Menggong, Macap, dan juga pergi ke Don Gadik. Ini merupakan jalan-jalan pintas, jalan-jalan pintas yang kita buat untuk memudahkan pelancong-pelancong. Selain sesak di bandar, dia akan pergi ke kawasan-kawasan di dalam pendalaman. Selain itu juga ni ada maklumat saya lah, nak beritahu jumlah kos pembayaran bil listrik lampu awam. Saya pun silap, ni yang sebenar dia. MBMB bayar 700,000 sebulan, MPLG bayar 300,000 sebulan, MPJ bayar 186,000 sebulan, MPSTJ bayar 340,000 sebulan. Jumlahnya satu bulan 1.526 juta ringgit satu bulan bayar bil api awam. Setahun 18.312 juta ringgit. Ini bil api awam lah. Ini belum masuk lagi yang kita minta ni. Saya pun ada minta, YB pun ada minta, banyak YB minta lagi apa betul. Minta juga kan. Saya pun minta kan. Ni dia akan bertambah lah. That's why saya kata never ending story. Mana jangan ada persepsi dalam hal saja. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Wan. Dewan Senator kita Selangor
kajian utama kerana kita ingin melihat jumlah kali ini kita menyatakan bahawa sekurang-kurangnya satu keluarga, satu orang anak dia memang mereka tinggi, ada degree dan sebagainya. Terima kasih. Mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berada di hujung bahasan usul ucapan terima kasih ke atas ucapan Tuan Yang Pertama Tuan Datuk Seri Utama Muhammad Khalil Yaakob yang dibawa oleh saya pada pagi tadi. Dan saya melihat usul ini disokong oleh Yang Berhormat Gadet dan dibahas oleh Yang Berhormat Teluk Mas dan kurang dari 14 YB yang telah mengambil bahagian. Dan secara spesifiknya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Duyung, Yang Berhormat Rembia, Yang Berhormat Bacang, Yang Berhormat Macap, Yang Berhormat Aikruk, Yang Berhormat Serkam, Yang Berhormat Bandar Hilir, Yang Berhormat Kesidang, Yang Berhormat Air Rumput, Yang Berhormat Kota Laksmana, dan sudah pasti tidak kurangnya dengan pantun yang berbunga-bunga Yang Berhormat Bukit Baru. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Exco yang telah mengambil bahagian di dalam menyahut beberapa soalan yang saya kira secara terperinci yang telah dibawa oleh Yang Berhormat, yang telah menampakkan kepada saya terdapat unsur-unsur kebijaksanaan bercampur sedikit-sedikit emosi. Kalau semua wisdom dia tak ada emosi, mungkin kita tidak berdiri di dalam dewan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Exco Perumahan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Exco Kesihatan dan Sukan, Yang Berhormat Exco Infrastruktur, Kerja Raya dan Pembangunan Bukan Kecil, serta Yang Berhormat Exco Pendidikan, Pelajaran Tinggi, Pendidikan Tinggi dan Kerajaan Tempatan Sains Teknologi dan Teknologi Hijau, Kerajaan Tempatan tadi. Datuk Wira, saya bangga mempunyai seorang ketua pembangkang yang dapat hari ini berhujah dalam keadaan yang begitu berhemah. Tahniah diucapkan dan terima kasih di atas definasi-definasi yang sangat tertentu pada saya, yang saya lihat hari ini terdapatlah jawapannya mengapa Yang Berhormat Duyung ini yang begitu berpengalaman. Pernah satu ketika saya duduk di atas sebagai ketua jabatan, beliau sudah berada di dewan ini menjadi salah seorang daripada ahli barisan pembangkang, dan hari ini dengan penuh budi bicara dan penuh hemah. Jadi itulah antara sebabnya mengapa beliau mungkin tidak sebaris dengan jawatan kuasa eksekutif pusat DAP yang baru bersaing 2 hari sebelum ini. Mungkin elemen tu dia tak ada, elemen begitu keras dan sebagainya. Tapi orang macam ni jangan kita sentuh, nanti dia jadi keras, kita pun susah. Tapi saya menghormati pandangan ahli Yang Berhormat sebentar tadi tentang bagaimana Yang Berhormat menyebut secara tepat tentang pendemokrasian, yang saya yakin dan percaya Yang Berhormat, apa Yang Berhormat mempelajari tentang saya selama ini adalah kemungkinan daripada sumber-sumber yang tidak begitu tepat. Dia mungkin rupa saya tak begitu handsome, kulitnya hitam, rambutnya tidaklah selebat mana, tetapi Yang Berhormat nampak itu cuma sedikit-sedikit tentang saya. Tetapi saya yang sebenarnya, apalah Yang Berhormat lihat pada hari ini, cuba sedaya upaya untuk mengimbangi fakta dan angka yang saya akan kaitkan juga dengan beberapa hujah emosi dari ramai-ramai Yang Berhormat tadi. Ada 1-2 yang saya lihat sedikit beremosi, yang meletakkan saya dalam keadaan berhati batu, tidak mempunyai akal fikiran dan sebagainya. Tetapi saya yakin selepas kita berakhir di penghujung perbahasan ini, kita akan dapat cari jalan penyelesaian yang terbaik. Yang Berhormat, ya memang benar, saya merasa begitu teruja apabila nama saya dikaitkan oleh penasihat hati Yang Berhormat apabila hari pertama soalan berkaitan dengan National Reconciliation yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan Ipoh Timur di peringkat Dewan Parlimen. Walaupun peraturan tidak benarkan kita berbicara,
tetapi cukup sekadar merekodkan bahawa jawapan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah cukup bertepatan pada ketika itu untuk berbincang dengan saya. Jadi alhamdulillah perbincangan telah pun berlaku dengan baik dalam satu kaedah seeing and hearing is believing. Apabila melihat dan mendengar dengan baik adalah merupakan satu keyakinan dan kepercayaan dengan niat suci bagaimana seorang pemimpin negeri ingin membawa satu keadaan yang sebenarnya membawa kebaikan kepada keseluruhan komuniti dan society di negeri Melaka ini. Jadi Yang Berhormat berkaitan dengan tabung amanah pendidikan Yang Berhormat sebut tadi, saya telah mendapat beberapa panduan yang diberikan oleh pengurusan tabung, iaitu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa tabung ini mempunyai beberapa penyumbang utama, iaitu Kerajaan Negeri Melaka sendiri, Yayasan Melaka, Syarikat Air Melaka Berhad, Hospital Pakar Putera pun menyumbang di sana, PKNM, Kebadan Kemajuan Negeri, Kumpulan Melaka Berhad, Pertam, Majlis Bandaraya dan juga Majlis Agama Islam Melaka. Jadi di sana saya perhatikan antara syarat-syarat yang dikenakan kepada peminjam-peminjam adalah, saya bacakan Yang Berhormat supaya kita memahami, dan dalam syarat ini tidak tersebut dari parti politik manakah anda datang. Itu memang jelas tidak ada di dalam syarat-syarat yang dikenakan kepada peminjam-peminjam. Umpamanya syarat yang dikenakan adalah pertamanya peminjam ataupun pemohon tabung ini mestilah memenuhi syarat-syarat sebagai pertama anak Melaka, ibu bapa pemohon mestilah lahir di Melaka. Untuk bukan anak Melaka pula ada syarat lain diperkenalkan, iaitu mereka juga layak memohon setelah menetap dan bermastautin di Melaka sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang kedua, yang ini kita jadi sebagai kedaerahan sekitar. Yang kedua, selain itu pemohon hendaklah mengemukakan permohonan tempoh 6 bulan dari tarikh pendaftaran ke institusi pengajian tinggi, dan permohonan yang terima selepas tarikh tersebut tak akan dipertimbangkan. Yang ketiga, pemohon dikehendaki menyertakan bukti dalam bentuk dokumen sokongan, salinan kad malan, nyata akaun bank dan lain-lain yang dikira perlu untuk dipertimbangkan. Institusi yang tidak tersenarai di bawah tabung tidak akan diberikan kelulusan. Dokumen yang dilampirkan tidak lengkap juga boleh membatalkan kelulusan. Dan ini yang paling susah Yang Berhormat, iaitu ia bergantung kepada kedudukan keuangan semasa tabung. Jadi keputusan pihak pengurusan pemberian bantuan ini adalah utama. Saya buat sedikit homework Yang Berhormat apabila menyemak syarat-syarat yang dikenakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga Kerajaan Negeri Selangor, sebab Yang Berhormat sebut tadi. Jadi saya tengok di sana sebenarnya dari segi syarat-syarat itu salin tak tumpah. Ianya adalah sama, konsisten seperti Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Negeri Melaka. Cuma Yang Berhormat ada menyebut tentang pelaksanaan permohonan dan pemrosesan pemohon tabung ini. Jadi saya beritahu Yang Berhormat, semenjak tabung ini yang diperkenalkan, jumlah amount yang telah dikeluarkan bagi tujuan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah 148,722,831 ringgit 831.45 sen. Ya. Ini membawa kepada sejumlah 11,895 permohonan. Maafkan saya, Yang Berhormat. Ia membawa kepada jumlah yang telah diterima sebanyak 49,450 permohonan. Jadi Yang Berhormat, saya kira kalau ada
ada masalah-masalah terpencil kita boleh selesaikan, kerana yang saya lihat dari segi pemrosesan ini, tanda tangan ahli yang berhormat itu bukan dengan tujuan menyokong atau tidak menyokong, tetapi adalah sebagai pengesahan kepada butir-butir yang dibawa oleh anak-anak kita yang nak memohon pinjaman tersebut. Jadi di sana nanti saya boleh adakan siasatan dan saya boleh bantu masalah yang ditimbulkan oleh yang berhormat tadi. Kalau menyokong tidak menyokong tu mungkinlah kita nak tengok juga. Tetapi kalau dari segi pengesahan butir-butir itu tidak mempunyai masalah, selagi yang berhormat telah pun berjanji akan mengaku yang benar, tidak ada yang benar, tidak ada yang tidak benar. Datuk Ira Speaker, ada juga yang berhormat menyebut tentang pejabat ketua pembangkang. Sebenarnya perkara ini telah dibawa kepada saya sendiri secara tidak rasmi oleh yang berhormat, dan Datuk Ira Speaker sendiri pun telah memberikan perhatian yang berat. Cuma kita ingin mencari tempat di manakah yang sesuai. Mungkin ini era dahulu telah pun berlalu, jadi ia merupakan satu era baru. Cuma yang berhormat Speaker memohon supaya kalau kita dapatkan tempat itu tidaklah dijadikan sebagai kegiatan yang berasaskan kepartian. Jadi kalau ianya berasaskan kepada kepartian, saya lihat mungkin ada syarat-syarat dan juga terma yang perlu dipatuhi oleh yang berhormat. Tapi yang pastinya ia tidak terdapat di kawasan ini kerana kita telah cuba mencari ruang. Kita akan cari bangunan-bangunan dan juga ruang-ruang di mana kita boleh izinkan ketua pembangkang, bukannya sebagai ketua parti politik, ketua pembangkang, untuk menjadikan ia pejabat, perbincangan dan juga kegiatan-kegiatan yang menambah kebaikan kepada negeri Melaka. Datuk Ira Speaker, terima kasih juga saya ucapkan kepada ketua pembangkang yang benar-benar menampakkan bagaimana kita boleh menjadi seorang individu masyarakat yang boleh menyumbang kepada the actual Melaka sebagai negeri maju. Yang berhormat, apabila yang berhormat bercerita berkaitan tandas, nampaknya kita telah dapat satu persamaan di sana. Saya memang gemar bercakap mengenai tandas dan boleh bercakap berjam-jam mengenainya, berkaitan dengan premises and housekeeping umpamanya. Kalau tandas sebagai tempat yang paling kotor boleh kita bersihkan, tempat-tempat lain adalah historik. Maknanya tak payah kita tempat lain, kerana tandas telah menampakkan satu kebanggaan kepada kita semua. Jadi saya pulangkan balik seperti yang saya sebut, yang berhormat pun menyebut tentang Ketua Menteri ini seorang yang banyak mempunyai slogan-slogan tertentu. Saya ulang balik, the charity begins at home. Jadi ketua-ketua jabatan kita bersama di sini, disebutkan oleh yang berhormat Buyung, yang kita semua terpelajar, kita mempunyai tahap-tahap pendidikan tertentu. Jadi asuhlah diri kita untuk memulakan perubahan yang baik itu berlaku dengan diri kita sendiri, kemudiannya baru kita merubah orang yang lain. Yang berhormat, terima kasih. Saya menutup hujah yang berhormat tadi dengan satu kaedah pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan negeri, iaitu pendekatan 3E. Apa itu 3E yang berhormat? Education, engineering, terpaksa juga sebut engineering itu, dan juga enforcement. Jadi ada pendidikannya, ada engineeringnya, ada pendidikan, ada sistemnya, bagaimana kita memberitahu orang ramai dan sebagainya, dan akhir ia mestilah dengan penguasaan. Itu kalau kita inginkan budaya cemerlang orang-orang Melaka seperti tadi. Yang berhormat, terima kasih kerana membawa idea bagaimana pembangkang perlu bergiat secara sihat di dalam kerajaan. Terima kasih. Datuk Ira Speaker, kawan-kawan telah menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan perumahan dan sebagainya. Saya ingin menjawab
beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Macam. Terima kasih pantun-pantun yang dibawa oleh Yang Berhormat Macam dan kisah yang sungguh menyentuh perasaan apabila Yang Berhormat Macam menyebut tentang bagaimana di dalam peperangan dunia kedua, Second World War, apabila sekumpulan askar-askar Jepun yang menangkap sekumpulan masyarakat Cina di daerah Macap ini dan telah bukan saja diselamatkan, bahkan didoakan oleh kumpulan-kumpulan imam-imam dan pengurus-pengurus agama masyarakat Melayu yang diketuai oleh Datuk Macam, yang akhirnya askar Jepun yang sepatutnya memancung kepala beberapa pemimpin Cina ataupun masyarakat Cina di Macap telah sakit perut dan pergi buang air, dan sementara dia pergi buang air, kumpulan-kumpulan masyarakat Cina ini telah bergegas dan mengambil perlindungan di rumah Datuk Macam. Jadi semangat ini sebenarnya melahirkan Yang Berhormat 152 kita ini, iaitu Yang Berhormat Macam Datuk Lai Mencong. Saya panggil 152 kerana dia menang 152 undi. Terima kasih Yang Berhormat, dan kita tidak lupa, dan saya tahu Macap juga adalah mempunyai potensi untuk kita bangunkan sebagai destinasi pelancongan, dan saya tidak begitu pasti, tapi saya percaya beberapa produk pelancongan sedang berlangsung di Dun Macap ini, dan Dun Macap ini juga tidak ketinggalan dengan beberapa institusi-institusi kemahiran belia dan sebagainya, dan juga perindustrian yang saya lihat kalau Yang Berhormat perhati dari dekat, ia akan menjadi satu tumpuan. Ada rancangan kita untuk kalau kita bernasib baik, jika hasrat kita untuk menjadikan Melaka sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran MRO bagi kapal terbang di dunia ini, Dun Macap ini yang berdekatan dengan Pekan Selandar, kita akan lakukan sesuatu yang besar untuk mereka sesuai dengan namanya, Pekan Selandar. Untuk Wira Speaker, the sea, the land and the air. Selandar, sea, land, air. Kalau dapat berlaku MRO di sana nanti, ia akan merubah wajah Pekan Macap ini. Jadi harapan saya Yang Berhormat, kerja kuat-kuat, menangkan Parti Barisan Nasional di sana, insya-Allah ledakan pembangunan akan berlaku dan Yang Berhormat tidak akan ketinggalan. Seterusnya bagi Donald Crow, terima kasih kerana perhatian yang diberikan cukup teliti dan telah pun dijawab oleh rakan-rakan tadi, terutamanya kegiatan-kegiatan yang seolah-olah nampak baik di hadapan kita, tetapi di dalamnya mempunyai niat-niat yang boleh merosakkan masyarakat seperti Goris dan Menang. Dan saya sendiri pernah hampir menjadi mangsa Goris dan Menang ini, kerana kelakuan mereka yang membawa kertas untuk digoris dan menang tu memang wah, you sudah menang lah, you sudah menang, dapat hadiah 100,000. Tapi nak dapat 1,000 kena bayar dulu 1,000. Jadi ini semua perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian dan boleh merosakkan struktur dan sistem masyarakat itu jika kita tidak berikan tidak ambil tindakan. Datuk Speaker, bagi saya 5 minit lagi dan saya tidak akan lebih dari itu. Yang Berhormat Sekam, terima kasih kerana mendorong untuk memberi tahu kita bagaimana kita boleh memberikan satu perhatian kepada untuk mendokong Melaka supaya menjadi sebuah negeri maju. Terima kasih. Saya dengar Yang Berhormat Sekam menyebut tentang keserasian di antara tuan yang terutama dengan gaya dan nada ucapannya dan dengan saya sendiri. Jadi keserasian ini amat penting di antara tuan yang terutama dan saya sendiri, dan insya-Allah Yang Berhormat Sekam doakan dan indeks kesejahteraan di well-being index indeks kesejahteraan dunia tadi menunjukkan bahawa negeri Melaka pun telah sama-sama menyumbang kepada kedudukan negeri yang aman makmur. Jenayah terserah pada Yang Berhormat CPO kita pun ada di sini. Adakah ia sesuatu yang kita rasai apabila kerunsingan itu dikaitkan secara relatif dengan bilangan jenayah? Yang Berhormat menyebut tentang dari segi rekodnya menurun, tetapi
kerisauannya meningkat. Yang berhormat, di sini perimbangannya cukup besar pada kita semua. Dalam satu tangan kita ingin menyahut seruan antarabangsa kononnya. Kita membebaskan tak kurang daripada 2,900 kepala-kepala kumpulan-kumpulan antaranya yang disebutkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Dan mereka yang keluar daripada tahanan ini selepas ordinan kecemasan dibebaskan, dibentak dan diluluskan, mereka mula mencari wilayah mereka. Correct me if I were wrong. Itu CBO nanti boleh hantar memo. Mereka mula mencari wilayah mereka semula. Bila datang ke wilayah mereka, macam kita juga, parti politik, ditahan sekejap, ada orang dah ambil alih kawasan kita, dan kita kembali dan kita sudah tidak ada lagi tempat. Begitu juga dengan kepala-kepala kumpulan ini. Mereka lihat wilayah mereka dahulu telah dipegang dan telah dikuasai oleh timbalan ataupun the next of kin sebelum ketua ini dihantar ke pusat tahanan. Jadi apa yang berlaku? Berlaku perebutan kuasa sehingga sanggup meletakkan nyawa sebagai galang gantinya. Jadi antara sebab, kalau tidak kesalahan saya menyatakan di sini, adalah kerana kita telah pun terlepas sesuatu yang dahulu jadi dalam genggaman kita yang boleh kita kawal, tetapi hari ini telah menyebabkan ianya di luar kawalan dan berlaku bunuh-bunuhan di antara mereka yang menyebabkan kerisauan kepada kita. Jadi Yang Berhormat, itu jawapan saya secara generik Yang Berhormat fikir sendiri. Dan akhir sekali kepada Yang Berhormat Kota Laksmana, menyebabkan telah menyatakan bahawa saya adalah antara orang yang mungkin tidak mengikut arahan Perdana Menteri Pelancongan Yang Berhormat. Dalam kemelut itu, satu acara sambutan Hari Raya Peringkat Persekutuan Anjuran Kementerian Pelancongan Malaysia dianjurkan di negeri Melaka, dan kita berjaya menggamit lebih 50,000 kedatangan. Saya pun tak faham Yang Berhormat tengok dekat mana. Saya mengikut arahan. Saya adalah seorang pemimpin yang sangat obedient, dan di kawasan saya kita buat straight fight. Barisan Nasional lawan PKR. Tapi kawasan Yang Berhormat saya tak tahulah. Ada dua pula parti DAP menentang parti Barisan Nasional. Siapa yang tak ikut cakap ketua parti saya tak tahu. Saya ikut cakap ketua parti Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat dalam Dewan ni boleh jawab sendiri. Dan Yang Berhormat, sentimen saya dengan Jongke Wong bukan bermula semenjak saya menjadi ketua. Saya ketika menjadi ketua Majlis Kebenaran Alor Gajah telah ditugaskan sebagai pegawai mengecat semula bandar bangunan-bangunan di Kota Melaka. Yang Berhormat Kewangan ketika itu pegawai UPN, dia tahu. Dan saya yang mengecat Jongke Wong, dan salah seorang daripada pekerja saya meninggal dunia ketika proses mengecat bangunan di Jongke Wong. Meninggal dunia, nyawa digadaikan untuk Jongke Wong, dan saya adalah pengarah. Rakan-rakan ahli Yang Berhormat mungkin ingat, saya yang mencadangkan jika Jongke Wong ingin dijadikan sebagai produk pelancongan, kita tutup jalannya, tarik pelancong-pelancong supaya datang melihat Jongke Wong secara dekat. Yang Berhormat, ketika itu Dewan ini menjadi saksi, Dewan ini menjadi bukti bagaimana tentangan cukup hebat daripada ahli-ahli Yang Berhormat, parti Yang Berhormat. Mengapa? Mereka menyebut tentang keselamatan, bagaimana jika berlaku kebakaran. Mereka menyebut tentang kecemasan, bagaimana jika berlaku jenayah rakut, bagaimana jika berlaku serangan jantung, bagaimana ambulans nak masuk, bagaimana kereta bomba nak masuk, bagaimana kereta polis nak masuk jika jalan itu ditutup. 11 tahun kemudian, tempat yang sama menjadi saksi. Bila kita berniat ikhlas untuk memperbaiki keadaan, Yang Berhormat tahu bahawa serious treatment di sana, di bawahnya ada sistem pemadam api dan sebagainya yang tidak berfungsi. Jika berlaku sesuatu Yang Berhormat, saya serahkan kepada Yang Berhormat untuk menjawab. Kerajaan cakap dengan pendirian bahawa Jongke Wong akan tetap kita buka untuk laluan kenderaan pada hujung minggu bagi tujuan keselamatan rakyat yang lebih ramai daripada hanya sebilangan penjaja Yang Berhormat bela. Jangan jadikannya ianya sebagai isu politik.
Saya lebih mementingkan pembayar cukai jalan yang ingin menggunakan jalan, dan kepada mereka yang mengunjungi Sungai Melaka, yang mengunjungi Bandar Melaka, yang dibina oleh kerajaan ini, yang menjadikan Bandar Melaka dari sebuah Sleepy Hollow kepada sebuah bandar yang cukup gemilang dan cemerlang dikenali seantero dunia. Ini semangat Kerajaan Barisan Nasional yang mentadbir dan mengurus negeri Melaka hari ini. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Saya Terima kasih Yang Berhormat.